tak kala Allah Subhanahu Wa Taala membuka mulut anda untuk memohon kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan doa anda diperkenankan. Dalam buku Kutayyib Saghirah, himpunan doa mustajab ini, pada muka surat 2, tatkala Allah SWT membukakan mulut anda dengan memohon kepadanya, yakni kepada Allah, maka ketahuilah sesungguhnya Allah SWT berkehendakkan doa anda diperkenankan. Jadi tuan-tuan sidang jemaah mati Allah SWT, ini kata-kata ulama, orang alim. Jadi orang alim tuan-tuan, dia ada syarat-syarat keilmuan yang the next level lah. Bahasa Arabnya ada 15 jenis syarat kan? Ilmunya, bahasa Arabnya, asbabun nuzulnya. Maka oleh sebab tu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan kena selalu mendapatkan penerangan dan syarahan daripada kitab-kitab ulama. Saya pernah mendengar tuan-tuan, satu orang alim daripada Lubnan, orang Arab Lubnan, Dr. Omar Khalas. Saya ingat ada keterangannya dalam YouTube tuan-tuan, ada orang ambil. Dia kata tuan-tuan, ni orang Arab kata tuan-tuan. Yang ada kata tuan-tuan, mereka ni, dia secara saksian mencemburui kita orang Melayu ni, orang Melayu di Nusantara. Dan sebab apa? Sebab dulu atuk nenek kita 300 tahun, 400 tahun dulu, 200 tahun tuan-tuan, mereka dah sering berkunjung, bahkan sebelum daripada itu turun naik ke tanah Mekah, ke Timur Tengah untuk belajar ilmu. Tuan, belajar 4 mazhab, tok kenali, sebutlah beberapa nama tuan-tuan, dan mereka balik ke tanah air tuan-tuan, mereka filter ilmu-ilmu ni tuan-tuan untuk kesesuaian dengan orang golongan awam macam saya, macam kita ni. Maka kemudiannya keluarlah macam-macam kitab kuning, kitab Jawi tuan-tuan, untuk kita baca dan untuk kita amal. Tuan-tuan, subhanallah. Maka dulu tuan-tuan, pada awal 90-an saya belajar di Jordan tuan-tuan. Pensyarah yang mengajar saya tu ambil PhD tuan-tuan. Dia boleh cakap Melayu di universiti tuan-tuan. Dia dapat PhD tu daripada Datuk Al-Fadhil Almarhum Datuk Dr. Haruddin. PhD UKM. Itu awal 90-an. Apatah lagi zaman perang ni tuan, ramai orang Arab berpuluh tahun ni mari lagi ke belah-belah kita ni tuan. Subhanallah. Ini nak cerita tuan-tuan, ini nak cerita Ibnu Athaillah Iskandari tuan-tuan, seorang alim besar tuan-tuan, menyebutkan tentang kelebihan doa. Dan kita tuan-tuan boleh muhasabah dalam kehidupan kita tuan-tuan. Dia ada masa tuan-tuan, ada masa kita mari syahdu, nak berdoa, nak memohon, nak minta kepada Allah. Dan ada kadang-kadang tuan-tuan, dia mari tuan-tuan, kita ni rasa malas nak berdoa, malas, jadi mari malas tu. Kata Ibnu Athaillah Iskandari, kita berasa bila mana mulut kita ringan mengangkat tangan berdoa, mengaminkan doa imam, berdoa lepas solat, doa selepas majlis zikir, doa selepas baca Quran, maknanya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berkehendakkan bahawa doa kita diperkenankan. Allahu Akbar. Ni tuan ni, kita kena sampaikan maklumat ni kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka penting tuan-tuan, jiwa ni, hati ni kena lembut. Sebab tuan-tuan, di antara perkara yang disebutkan dalam kitab Rihlatun ila Daril Akhirah, perkara dan urusan yang besar yang untuk menolong supaya hati kita ini lembut tuan-tuan, antaranya banyak mengingati mati. Banyak mengingati mati. Banyak ingat mati,
akan menolong dan membantu kepada melembutkan hati. Barang siapa yang banyak mengati-mati akan dimuliakan dengan 3 perkara, dan barang siapa yang tidak mengati-mati maka dia akan dihukum dengan 3 perkara. Antara 3 perkara yang dihukum tuan, hati yang keras. Banyak kita mengati kematian. Dalam sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Tuhanmu Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi itu, pemalu lagi mulia. Dia malu terhadap hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diberikan olehnya permintaan itu. Mafhum? Terjemahan daripada hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Allahu Akbar. Mana tuan, kita ni kena berdoa. Kena selalu berdoa. Pernah kita bincangkan sebelum ni tuan tentang doa, sebab sekarang ni musim hujan ni tuan, muka surat 17 tu. Kita muhasabah tuan-tuan, kita dah laksanakan 4 doa ni ataupun tidak. Saya muhasabah tuan, banyak orang bila hujan je Allahumma sayyiban nafi'an. Itu level orang-orang awam. Level Datuk Datin tuan-tuan haji di Masjid Taqwa ni kena level 4 doa ni. 17 dengan 18 ni 2 doa awal semakin lebat, doa tak kala kilat dan petir, dan doa selepas hujan. Ada kena cair dekat mulut dah. Ada kena hafaz di mulut, dan doa-doa tidak pun panjang. Doa-doa yang santai, yang mudah. Dan doa itu kelebihannya, keutamaannya balik kepada kita. Doa-doa yang dibaca dengan lidah, dengan keadaan sedar tu balik kepada kita. Rahmat barakahnya dapat kepada kita, dan kita dijamin dengan janji Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku saat hujan. 2 hujan, doa di peringkat awal semakin lebat, semakin kilat, semakin bersambung petir dan kilat, dan ketika selepas hujan kita baca doa astajib lakum, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Dalam kitab Ad-Du'a, Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyebutkan bahawa doa kita memang dia makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang makbul melalui 3 cara dan 3 metod. Yang pertama, kita minta kepada Allah, kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita minta Allah bagi. Kita minta Allah SWT beri, kurniakan. Cek balik tuan-tuan, muhasabah balik, memang ada. Ada tuan-tuan, Allah SWT bagi. Memang ada. Jangan kata tak ada. Ada, cek balik. Ni kadang banyak saya dengar macam orang bisnes, orang berniaga ni, dia dah hajat, dia pergi dululah, pergi umrah. Di umrah tu kan doa depan Kaabah, ustaz. Saya tak sangka lepas saya balik ni, apa yang saya doa depan Kaabah tu Allah bagi, Allah kurnia. Sering kita dengar cerita-cerita orang tu kan. Yang kedua tuan-tuan, kita minta kepada Allah SWT, Allah Subhanahu wa taala tangguh. Allah SWT tak bagi masa ketika kita nak itu, Allah tak bagi. Allah SWT tangguh, dan tangguhnya pada pembahagian yang 2. Tangguh di dunia, bukan pada masa itu Allah bagi mungkin 5 tahun, 10 tahun. Mungkin Allah SWT bagi masa kita dah berangkat umur kita. Allah SWT tak bagi semasa yang kita nak. Allah SWT pada pembahagian kedua Allah bagi pada hari akhirat. Yang ketiga pembahagiannya, kita minta kepada Allah SWT. Allah tak bagi pada permintaan yang pertama, Allah tak bagi pun pada permintaan yang kedua, tangguh ataupun tunda. Allah SWT tukar, Allah SWT badil, tabdil kepada takdir yang buruk menjadi takdir yang lebih baik. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif, ultuf bina wal muslimin. Bagi tuan-tuan yang mengamalkan Ratibul Attas, Ratibul Haddad,
Subhanallah, luar biasa. Allahu Akbar. Zikir-zikir, doa-doa yang dihimpunkan oleh ulama-ulama. Kan, saya duk cari kat YouTube, jumpa satu ustaz Indonesia. Dia syarahkan setiap ratib ni, kenapa syekh ni letakkan zikir ini di sini. Kenapa? Allah. Tuan. Ada orang ambil video dia, subhanallah. Itulah ya latif tuan. Ya latif ni kegunaan zikir yang Allah SWT sebut dalam surah Al-A'raf ayat 180. Tunggu surat 2 tuan-tuan. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Allah memiliki nama-namanya yang mulia yang baik, maka serulah dan berdoalah kepadanya Allah dengan menyebut nama-nama itu. Ya Latif ni tuan, yang maha lembut. Ya Latifu ya Latif, ya Latifu ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lemah lembut, ultuf bina wal muslimin. Lembutkanlah hati kami wahai Allah. Lembutkan takdir yang telah kau tentukan, takdir yang buruk kepada kami dan sekalian orang Islam. Tuan-tuan, hari ini hari Khamis 2 Jumadil Awal. Kita dah masuk dah, tinggal Rabiul Akhir tuan. Allahumma salli alaihi wasallam. Ada akan takdir yang buruk kena kepada kita. Kita tak nak. Aksiden lah, kena langgar lah, berita buruk kepada anak-anak kita lah. Kita tak nak tuan-tuan. Maka tuan-tuan, amalkan zikir ya Latifu ya Latif ultuh bina wal muslimin. Ada dalam himpunan zikir Ratibul Attas. Jadi maka disebut tuan-tuan, la yaruddul qada illa bidu'a. Hadis Nabi SAW, tidaklah yang menolak ketentuan qada yang buruk melainkan dengan doa. Angkat tangan ni, doa sungguh-sungguh kepada Allah SWT. Kita minta kepada Allah. Allah tak bagi pembahagian yang pertama, Allah tak bagi pada pembahagian yang kedua, sama ada yang A ataupun B. Allah SWT bagi kepada pembahagian yang ketiga. Innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah memukiri janjinya. Kita berdoa, minta kepada Allah, doa kita naik ke langit, bertempur di celah-celah awan dengan takdir yang buruk yang nak kena ke atas kepala kita ni. Itu yang kita dengar macam-macam tuan. Baru ni pun lama dah lah. Ada yang jatuh batu di mana tu, yang buat jambatan mana tu, di Sungai Besi tu kan. Allah Akbar. Saya tak dan nak tanya, takut mak dia tu ada amalan ke, orang tu apa amalan, kena belah tepi. Kalau kena atas kepala tengok hancur lah tuan. Cuma dia kena kena psikologi lah. Dia fobia, budak perempuan tu kan, yang jatuh batu sebelah kereta dia tu. Mungkin dia beramal, ada amalan dia sedekah pagi ke, kalau ikut patutnya cedera parah ke apa, tapi disebabkan doanya, sedekahnya, amalannya, maka itulah yang terjadi. Maka oleh sebab tuan-tuan sekalian jemaat Allah SWT, hadis ini Allah SWT bukan saja memerintahkan hamba-Nya berdoa, maka mengajar keadaan terbaik untuk hamba-Nya berdoa dan bermunajat ya Somad. Ya Somad yang maha diperlukan. Somad ni tempat kita kebergantungan kita kepada Allah. Justru itu kita tidak boleh merasai jemu dan berputus asa. Terus berdoa dan memunajat kepada Allah. Mungkin Allah SWT tahan untuk kita mengecapi kekayaan dunia, kerana Dia mahu menggunakan kita kekayaan lebih berharga di akhirat, iaitu di syurga. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dah amalkan dan kita sampaikan. Quli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ja'alna minal mustami'in al-qawla wa yattabi'una ahsanah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa bi fadlika wa bi judika wa bi karamika ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Betul.